Seperti mana yang kami wawarkan kepada anda juga di pagi yang penuh barakah hari ini, 11 Zulhijjah, kita turut bawakan seorang tokoh motivasi yang memang sebab Izzuan kata memang nak belajar banyak benda daripada dia lah. Betul, kan? Dan berkaitan itu juga pastinya setiap daripada kita ada orang kata lain-lain punya kisah hidup ni, macam mana kita nak berdepan dengan masalah ni, bagaimana kita nak berkorban masa dan sebagainya, menerima khususnya mereka yang punya anak orang kelainan upaya ini. Dan topik kita hari ini iaitu pengorbanan mencapai kebahagiaan dan kejayaan dalam hidup bersama dengan Profesor Dr. Muhayya Muhammad, pakar perunding motivasi kita. Selamat datang. Selamat Hari Raya, Prof. Daging banyak. Daging boleh tahan banyak. Buat tak buat ibadah korban tu ni? Buat alhamdulillah. Dan juga Puan Zahrah Rubai, ibu kepada seorang anak kelainan upaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Dan baiklah, Prof, sebelum kita pergi lebih jauh, saya suka nak memetik satu ayat daripada surah Al-Baqarah daripada ayat 207 antara lain berbunyi, dan antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi, Prof, kalau kita tengok di situ istilah pengorbanan itu sendiri nak dikaitkan dengan Hari Adha dan juga sebagainya, bagaimana Prof mentafsirkan pengorbanan itu sebenarnya? Okay. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur dapat jemputan ni. Yang pertama, kita fahamkan pengorbanan itu keadaan di mana kita memberi sesuatu yang kita ada untuk mendapat sesuatu yang lebih baik di sisi Allah. Maknanya jangan kita sekorban itu satu beban, tapi pengorbanan satu peluang, sebab orang yang hidup fokus dia pada akhirat dan Allah, sebab tujuan dia besar, benda yang dia buat jadi kecil sebab tujuan dia besar. So bukan pengorbanan satu bebanan, tapi pengorbanan tu membawa kebahagiaan yang azali. Dan sepasti Puan Zahrah memang banyak berkorban sebab mempunyai anak kelainan upaya. Mungkin nak kongsikan sedikit bagaimana keadaan anak itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak saya ni anak sulung dah. Dia macam baby lah. Tapi dia boleh berjalan. Dia boleh masuk bilik air boleh. Dia boleh buang air kecil dia boleh lah. Buang air besar dia tak boleh. Dia kena mandi kita kena buat lah. Berapa umur dia, Puan? Dia 43 tahun. Sudah masuk 43 tahun. Satu jangka masa yang cukup panjang. Jadi semasa kelahiran tu Puan memang tahulah dia kelainan upaya ataupun... Tak tahu. Oh, bila tahu? Maksudnya bila tahu? Masa lahir tu, ya, biasalah. Malam suruh menangis kan, baby kan. Habis apabila 3 bulan, kawan yang sembahyang dia kan, kawan-kawan saya yang sama-sama melahirkan. Dah pandai miring, metiarap, anak saya terpandai. Jadi ketika tahu tu, mungkin kami nak tahu jugalah. Mungkin penonton nak tahu juga, ni anaknya. Bagaimana reaksi Puan ketika itu menerima keadaan anak yang dikurniai Allah SWT ini? Masa tu saya tak tahulah. Macam biasa je. Kemudian apabila dah setahun dia tak boleh jalan, saya pun terimalah seadanya. Saya pun tak ada apa-apa. Okey. Prof, kalau kita tengok pada keadaan anak Puan Zahrah ni kan, saya suka nak bertanya kepada Prof. Di situ adakah apa bezanya pengorbanan dan juga tanggungjawab? Seperti mana yang Puan Zahrah kata tadi, adakah itu tanggungjawab ataupun pengorbanan? Bagaimana kita nak kaitkan dua frasa ini sebenarnya, Prof? Bila kita kata tanggungjawab, pada saya itu macam dekat dunia saja. Pasal anak tu lahir, dah depan kita, tak ada orang yang buat, kita buat. Tapi pengorbanan ada nilai. Sebab itu kalau kita jalankan harian ni sebagai, dia panggil fizikal saja, tidak ada ubudiyah pada Allah, tidak ada nilai mendapat redha Allah tu, maka tanggungjawab kita lakukan tapi dengan tidak gembira. Tak ikhlas. Tapi dengan pengorbanan ni, yang membawa kebahagiaan ni, kita tahu walaupun kita nampak susah fizikal di dunia, tetapi roh kita makin terbina. Sebab itu dia kata kalau orang yang tahu makna dan tujuan hidup dia tu, apa-apa dia buat tu, dia tahu Allah redha dan dapat catatan di belah kanan memberatkan timbangan padang mahsyar. So perhatikan berapa tahun Hajah Zahrah yang anak dah 43 tahun, ya, maknanya dah umur 43 tahun, lebih tua daripada umur Hayat Ajaz. Umur berapa sekarang Hajah? 64. 64. Daripada 64, 43 tahun lebih pada 2/3.
hayatnya digunakan untuk menjaga hamba Allah yang diamanahkan kepada beliau. So, kalau Acah menganggap ini anak sebagai ladang pahala, tempat kita nak invest pahala saham akhirat, Masya Allah, setiap suapan pahala. Dan kita suap dia dengan penuh kasih sayang. Dia menerima penuh kasih sayang. So, saya yakin, Alhamdulillah, tentu anak Acah sihat kan? Jangan demam kan? Dia ada masa dia demam, dia macam kalau mengamuk, dia suka mengamuk. Happy saja muka dia tengok. Happy saja. Kan? Dia suka mengamuk, suka menjerit. Macam saya tak tahan, dia suka menjerit. Tapi dia menjerit tu, emosi dia marah tu pasal dia macam kanak-kanak. Walaupun fizikal dia orang tua, tetapi dari segi dia punya cognitive function pemikiran itu macam kanak-kanak. So kita jangan pandang dia sebagai seorang kenapalah tak faham. Tak boleh. Kita pandang dengan kasih sayang. Dan satu prinsip yang kita semua mesti ada setiap hari ialah kita mesti sayang pada semua makhluk Allah. Macam mana kita nak Allah sayang kita, kita sayang semua makhluk Allah. Asalkan nama makhluk, kita akan sayang. Dan sebenarnya untuk diri saya dan kita semua hari ini, kita hendaklah niat untuk sibukkan diri kita dengan pencipta. Dengan pandangan pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sibukkan dengan makhluk. Sebenarnya orang yang tertekan ni ialah orang yang dia punya fikiran, emosi, tindakan fokus kepada makhluk dengan manusia. Sepatutnya kita ni, badan kita sibuk dengan manusia, tapi hati kita dengan Allah. Dan kalau kita bergantung hanya pada Allah, maka kita tak rasa lemah, tak rasa kuat, tak rasa susah hati. Sebab Allah Maha Besar. Sebab itu siapa yang mengenal Allah, tahu sifat 20 Allah, maka hidup dia akan tenang dan sentiasa bahagia walau di mana saja. Dan dapat syurga dalam jiwa dia. Dan Puan Zahra sendiri kalau kita tengok menjaga dan juga kata apa nak membesarkan anak kurang upaya ni memerlukan bukan sekadar tanggungjawab yang biasa. Tanggungjawab sebab kita dianugerahkan atau dipandangkan Allah. Tetapi pengorbanan tu sendiri bagaimana? Baik jerih dalam membesarkan anak orang kurang upaya ni. Dia macam susah yang gitu tak susah. Yalah. Cuma pula dia cuma makan dengan tidur saja. Yalah, jaga yang lain-lain tu memang tak ada masalah lah. Cuma itulah kalau dia tak sihat. Satu lagi dia punya hobi, dia suka apa ni, orang punya topi. Orang punya. Topi. Topi ataupun apa atas kepala orang punya main dia suka. Suka ambil. Dia suka ambil. Jadi saya kalau tak berani ajak dia jalan di tengah orang topi, mesti dia nak ambil. Mesti ada kegemaran ke arah itu. Mungkin ada sebab juga. Jadi saya tak beranilah bawa dia ke halayak ramai. Yalah. Tapi dari segi macam pengorbanan masa, kalau macam orang kata, kalau orang lain, orang yang ada anak 10 ni pergi kenduri, boleh 5 jam di kenduri. Kita tak boleh. Arti badan jasad di tempat, contohnya di tempat kerajaan, tapi jiwa dan hati kita di rumah. Bagaimana kalau Puan? Memanglah macam itu. Kita kalau dulu masa anak saya kecil-kecil, saya memang tak pergilah. Dan sekarang saya dah ada, kita kena janjilah. Mak pergi ni sekejap aja, kamu tunggu abang. Kalau misalnya ada satu macam nak pergi kelas ke, nah tu 1 jam je pergi kan. Pergi je cepat balik. Pengorbanan dari segi jiwa itu sendiri bagaimana? Bagaimana kalau kalau sesengah ibu bapa dia malu dapat anak yang orang kelainan upaya dan sebagainya, itu juga diistilahkan sebagai pengorbanan. Kalau Puan sendiri bagaimana? Saya tak. Kalau boleh saya bawa anak saya ke mana-mana. Tapi sebab saya nak susah nak kontrol, sebab saya duduk rumah saja. Bukan sebabkan itulah. Tak, kadang-kadang masa keselamatan juga kan. Jadi kalau keluar tak boleh balik. Dan Prof ni mungkin kita boleh kongsikan juga. Kita sebagai manusia biasa, Prof, ada ketikanya memanglah seperti Prof kata tadi, kita harus biasa ingat pada Allah, bersabar sebagainya. Tapi kalau dah hari-hari berdepan benda yang sama, ada saat mungkin kita rasa macam jatuh juga. Betul. Okay, Prof, memang biasa, kita takkan sentiasa smooth. Dan bila kita jatuh tu, yang bukan jatuh, kita bangun balik. Macam Hajah, saya rasa macam ni, pengalaman saya tengok ramai orang, siapa yang menjaga orang sakit ni, Allah beri kesihatan yang baik. Kan? Macam Hajah kiranya walaupun umur 60 tapi nampak sihat. Sebab kesihatan tu datang daripada jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang tu datang bila kita sentiasa dengan Allah. Dan memang macam Zaim kata, kalau susah hati macam mana? Apa kita lakukan ialah kita ubah cara kita melihat sesuatu. Katakanlah kita nampak masalah, dia ada 2 jenis manusia. Ada orang tenggelam dalam masalah, ada orang cari solusi. So kalau kita jadi manusia yang sentiasa mencari solusi dalam apa suasana, dan bila ada masalah, dia kata macam ni,
macam mana masalah ini menyebabkan saya dekat dengan Allah dan apa saya belajar dari peristiwa ini. Sebab paling rugi kita hidup di dunia ni kalau kita tidak semakin baik. Sebab sebenarnya tujuan hidup kita ialah menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Jadi bila kita ada Tuhan selain daripada Allah, sebab itu tertekan. Sebab itu saya, Zaim Saiful, kalau orang kata, Prof, buat kursus stress management, saya tak nak buat. Sebab tidak ada stres sebenarnya. Stres tu datang apabila kita cinta dunia. Macam Hajah, kalau dia cinta dunia, mesti malu kat orang. Mesti malu pandangan orang. Fikir apa orang kata. Tapi bila kita tidak ada cinta dunia, sebab kita kenal Allah, kasih Allah dan kenal semua makhluk Allah, maka kita akan menjadi tenang dan tidak fikir apa orang kata. Jadi bila rasa tertekan, kita mula menjadi, kenapa saya tertekan ni? Oh, pasal bila kita bergantung pada kekuatan diri kita, kita kata apa? Sepatutnya saya dulu masa anak saya kecil dulu, kalau Hajah katalah, patutnya doktor, patutnya saya masa tak berjalan tu saya dah jumpa pakar. Banyak orang macam ni. Banyak orang stres tertipu, dia menyesal masa lalu dan bimbang masa depan. Ini dua pencuri yang besar. Tapi kalau kita kata tidak ada apa yang Tuhan beri yang tak baik. Semuanya baik. Sebab kita ni kadang-kadang kita fokus pada apa yang tak kena. Tak fokus pada apa yang kena. Kalau Hajah mengatakan memang dia tak normal fikiran, tapi dia tak ada sakit jantung, tak ada pergi dialisis, dia tak ada cacat kaki. Subhanallah. Kan? Jadi bila kita nangis. Betul Hajah? Betul. Sebab kebanyakan dari kita kalau dah berjalan masa tu kita selalu cakap kalaulah. Tak boleh. Itu dalam Islam tu lau adalah kalimatul syaitan sebenarnya. Betul. Dua perkataan jangan sebut. Kalau dan akan. Saya akan bertaubat bila tua. Saya akan pergi masjid bila dah pencen. Kita tak nak ke sana. Dua jangan sebut. Saya buat sekarang. Dan Prof, kalau kita mengambil semangat Aidil Adha tu sebenarnya kalau Aidil Adha ni orang sebut pasal korban dan juga pergi haji bagi mereka yang menunaikan haji. Tapi kalau kita telusuri lebih daripada dua benda ini, iaitu mengenai dikatakan bahawa Aidil Adha ni lebih kepada salah satunya adalah cinta suci dan juga pengorbanan. Bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Ismail, bagaimana cintanya seorang isteri kepada suami yang sanggup mengorbankan kata anaknya sendiri, Siti Hajar. Jadi bagaimana Prof melihat pengorbanan di situ bersama dengan ataupun kisah Puan Zahra? Betul, macam Puan Zahra, macam Siti Hajar dan Nabi Ibrahim, anak yang dia sayangi yang normal dia terpaksa korbankan. Macam Hajar, anak yang sihat, walaupun tak sihat dari segi mental, pada pandangan manusia macam tak normal. Tapi pada pandangan Allah itu normal. Kita mesti belajar melihat kesempurnaan di belakang ketidaksempurnaan itu. Itulah orang berfikir secara hikmah. Dia panggil magical thinking. Dan perhatikan kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Bila dia tak ada air, dia berlari lagi. Itu dengan motivasi tengok sa'i itu. Betapa kita ni dalam apa-apa mesti usaha. Dan bayangkan anak yang dia risau, anak tinggal tu daripada kaki dia telah mengeluarkan telaga Zam-Zam yang jumpa sampai memberi khidmat pada kita semua. Masya Allah. So kalau kita perhatikan, bukan apa yang dipentingkan, bukan apa yang berlaku, tetapi respon terhadap apa yang berlaku. Jadi saya nak ulang dekat MHI pada hari ini sekali lagi, MHI punya penonton. Kita mesti ingat formula ini. Peristiwa campur respon bersamaan dengan hasil kehidupan. Jadi kalau peristiwa negatif, kita pandang negatif, tapi respon kita pandang dengan positif, iaitu macam mana saya dekat dengan Allah, apa saya belajar, maka hasil kehidupan kita akan jadi baik. Maknanya kalau peristiwa negatif, respon sangat positif, hasilnya positif. Maka kita akan dapat hasil kehidupan seperti ketenangan, kebahagiaan, kesihatan dan kewangan yang mencukupi dan barakah. Dan Puan Zahra sendiri kalau kita tengok, ada ibu bapa, bukan ada ibu bapa, sememangnya seorang ataupun ibu bapa tu sanggup menggadaikan nyawa. Contohnya kalau macam anak ni perlukan buah pinggang. Saya pernah menemukan masalah seorang daripada ibu bapa yang berikan buah pinggang. Itu dari segi fizikal. Tapi bagi kes Puan Zahra ni lebih kepada bagaimana Puan sendiri untuk menguatkan mental ataupun hati, nak cekal, nak menjaga anak seorang ataupun kelainan upaya ni. Bagaimana resipi ataupun bagaimana Puan berdepan dengan keadaan sebegini?
Macam saya, lain semua saya ketepikan lah. Mula bangun tidur aja mesti macam siapkan dulu. Kenyang, kasih dia makan dulu. Kalau dia kenyang, dia selesa, dia akan duduk diam. Jadi macam mana pun dia utamakan dulu lah. Kalau misal apa-apa kalau kita nak keluar pun kita utamakan dulu, kita siapkan dulu. Baru kita boleh keluar. Jadi kita macam mana dalam hati saya pun macam mana pun mesti dia dulu. Apa-apa terjadi mesti dia dulu. Utamakan anak dulu. Ya, saya pasti kes kisah Hajah ni sebenarnya bukan saja Hajah, malah saya pasti ramai juga penonton di luar sana turut menghadapi masalah yang sama. Anda juga mungkin punya anak kurang upaya juga ya. Dan antara kerisauan yang berlaku saya pasti lepas Hajah, siapa lagi yang akan menjaganya selepas ini? Itu mungkin bermain di fikiran. Saya tak fikir benda tu. Saya fikir juga, tapi saya ingin mohon pada Allah. Saya cuba mohon doa, ya Allah, Kau ambillah dia dulu, jangan ambil saya dulu. Itu selalu doa yang sering kali digunakan oleh seorang ibu bapa yang mempunyai anak-anak sedemikian, sebab mereka lebih mementingkan, ya Prof, anak tu daripada diri mereka sendiri. Kalau boleh Prof. Ini pengorbanan yang sangat genuine. Seorang ibu ni kalau bernyawa pun nak beri, macam saya pun kata tadi. Sebab itu kalau kita ni bergantung pada diri kita dan bergantung pada manusia, kita akan gundah gulana. Tapi bergantung pada Allah, kita tak ada gulana. Contohnya duk atas kursi ni, saya takut kursi ni diambil, takut jatuh. Kan? Tapi kalau kita bergantung pada Allah, sentiasa dekat dengan kita. Dan saya yakin Hajah sebagai seorang ibu tentu banyak berdoa dan tidak ada hijab doa kita pada anak, ya Hajah. Dan insya-Allah, bayangkan di padang mahsyar nanti kita tak nampak, tiba-tiba masya-Allah banyaknya punya amalan, rupanya kesabaran Hajah tu pun dah. Sebenarnya dengar kisah seorang ulama, dia kata adik dia ni dia lumpuh 4 badan. Jadi dia tengok adik dia senyum saja. Dia kata, adik, kenapa kamu senyum sedangkan dia muda lagi, tak boleh main bola? Dia kata, apa abang, saya ni tidak kurang upaya badan. So nak ibadah banyak-banyak tak boleh. Yang saya harapkan redha saya inilah Allah pandang di padang mahsyar nanti. Subhanallah. Disebabkan adik dia sakit ni, Abdullah Agim Gimnastia ni menjadi ulama kerana melihat adik dia yang cacat. Di mana sebab tu Allah suka kita ni berfikir. So macam bagi Hajah dan kita semua ni melihat orang yang kurang upaya dari segi definisi manusia, lihat apa kita belajar daripada dia dan mendekatkan diri, dan kemudian kita bersyukur kita diberi kesihatan yang ada pada hari ini. Itu dia. Alhamdulillah dapat kita berkongsi pengalaman dan juga tips-tips yang saya kira bermanfaat mengenai istilah pengorbanan. Sebab pengorbanan itu terlalu luas kalau kita hendak perincikan pengorbanan dari segi masa, pengorbanan dari segi wang ringgit, dan juga doa juga kalau kita boleh sampaikan juga. Kalau boleh kita nak fokusnya ialah pengorbanan membawa kebahagiaan. Sebab kebahagiaan bukan di luar ni. Kebahagiaan di sini. Kita nak ajar diri kita, penuntut MHR sekalian, kita nak ajar diri kita hidup daripada dalam ke luar. Bukan luar ke dalam. So ingat, peristiwa luar. Respon dalam. Hasil luar. Okey. So respon. Didik dalam dulu. Betul. Dan Hajah, kalau boleh ada kata-kata yang ingin dikongsikan bersama dengan mereka yang mempunyai anak kelainan upaya seperti mana Hajah, dari segi bagaimana kekuatan untuk berdepan dengan keadaan sebegini, kalau boleh Hajah. Saya memang tak ada apalah nak dipesankan, sebetulnya cuma kasih sayang yang lebih-lebihlah untuk anak yang begitu. Yang dia perlukan, memang dunia dia pada kita sahaja. So memang kena sabar banyaklah kan. Okey, baiklah. Itu dia Zaim. Terima kasih diucapkan kepada Prof Muhaya, perunding motivasi kita, dan juga Puan Zahra Rubai, ibu kepada seorang anak kelainan upaya, dengan kita kata tadi mengambil semangat ada-ada pengorbanan itu, bagaimana kita terapkan dalam kehidupan.